Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kita kali ini, kita akan menerangkan tentang atau membincangkan tentang subjek fizik tingkatan 4, bab 3 kegravitian. Subtopik 3.2 hukum Kepler. 3.2 hukum Kepler. Standard pembelajaran, di akhir pembelajaran murid boleh menjelaskan hukum Kepler 1, 2 dan 3. Seterusnya murid dapat merumuskan hukum Kepler yang ketiga, T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Dan yang terakhir, murid boleh menyelesaikan masalah menggunakan rumus hukum Kepler yang ketiga. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada standard pembelajaran 1, 3.2.1 menjelaskan hukum Kepler 1, 2 dan 3. Johannes Kepler, seorang ahli astronomi matematik dan astrologis Jerman yang merumuskan 3 hukum yang menghuraikan gerakan planet mengelilingi matahari. Di mana kalau kita dapat lihat, nama hukum dalam topik ini yang kita akan pelajari sebentar lagi ialah hukum Kepler. Di mana yang membina hukum Kepler ini ialah seorang ahli astronomi, matematik dan astrologis yang bernama Johannes Kepler, yang dia menghuraikan gerakan planet yang merumuskan 3 hukum yang dinamakan sebagai hukum Kepler. Hukum Kepler yang pertama menyatakan bahawa orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari, berada di satu daripada fokusnya. Dalam hukum Kepler ini menyatakan bahawa orbit setiap planet dengan matahari adalah bentuk elips, bukannya bentuk bulatan. Dan untuk membentuk elips tersebut, matahari ialah salah satu daripada fokusnya. Dalam video seterusnya, kita akan menerangkan bagaimana matahari itu menjadi salah satu fokus bagi membentuk orbit yang berbentuk elips. Baik, dalam video ini kita akan dapat lihat bagaimana bentuk elips itu dapat dilukis dengan menggunakan 2 titik fokus. Kita ada sehelai benang, kita ada 2 titik fokus dan kita ada pensel. Baik, kita lihat bagaimana bentuk elips ini terbentuk daripada 2 titik fokus. Titik fokus yang pertama, titik fokus yang kedua, kita ada benang. Dan seterusnya kita akan lihat bagaimana bentuk elips ini dilukis daripada 2 titik fokus. Baik, kita lukis mengelilingi 2 titik fokus tersebut dan kita dapat membentuk satu bentuk yang kita panggil sebagai bentuk elips. Dalam hukum Kepler yang pertama menyatakan bahawa matahari itu berada di salah satu daripada fokus elips tersebut. Baik, kita lihat di sini. Bagaimana gerakan planet mengelilingi matahari dalam bentuk elips. Okey, baik, kita pergi kepada soalan yang berkisarkan tentang hukum Kepler. Yang pertama, namakan bentuk orbit yang dipunyai oleh planet-planet dalam sistem suria. Sebelum ini kita dah mempelajari hukum Kepler yang pertama. Hukum Kepler yang pertama menyatakan bahawa orbit planet mengelilingi matahari dalam bentuk elips, di mana matahari berada di salah satu fokusnya. Di mana dalam hukum Kepler menyatakan orbit planet mengelilingi matahari dalam bentuk elips. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Huraikan bagaimanakah jarak di antara bumi dengan matahari berubah apabila bumi membuat satu orbit lengkap mengelilingi matahari.
Sebelum kita menjawab soalan ini, murid boleh lihat rajah di dalam video ini di mana selain daripada titik fokus yang membentuk elips, dalam elips kita terdapat dua paksi, iaitu paksi minor dan paksi major. Jarak semakin jauh daripada paksi major, di mana apabila bumi membuat satu orbit lengkap mengelilingi matahari, jaraknya semakin jauh daripada paksi major. Bagaimanakah bentuk orbit bumi jika paksi major hampir sama dengan paksi minor? Bentuk orbit bumi hampir bulat, bukannya sepenuhnya bulatan, tetapi hampir membentuk bulatan. Hukum Kepler yang kedua menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Kita lihat di sini dalam penyataan hukum Kepler yang kedua ini, saya telah menggariskan ataupun meng-highlightkan luas yang sama dalam selang masa yang sama. Jika sebuah planet mengambil masa yang sama untuk bergerak daripada A ke B dan daripada C ke D, berdasarkan hukum Kepler yang kedua, ini membawa maksud luas kawasan AFB sama juga dengan luas kawasan CFD. Jarak AB adalah lebih besar daripada jarak CD. Ini daripada sudut jarak, bukan daripada sudut luas. Planet itu bergerak dengan laju linear yang lebih tinggi daripada A ke B berbanding daripada C ke D, kerana jarak daripada A ke B itu lebih jauh berbanding daripada jarak daripada C ke D. Jadi, untuk mendapatkan masa yang sama di antara A ke B dan C ke D, planet bergerak lebih laju daripada jarak A ke B berbanding daripada jarak C ke D. Dalam video ini kita dapat lihat apabila planet bergerak mendekati matahari, gerakan planet tu lebih laju. Lebih laju. Dan apabila planet menjauhi matahari, gerakan planet tersebut lebih perlahan di situ. Lihat sekali lagi, apabila orbit planet mendekati matahari, gerakannya lebih laju berbanding apabila dia menjauhi matahari. Baik, kita akan pergi kepada hukum Kepler yang ketiga. Hukum Kepler yang ketiga menyatakan kuasa dua tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa dua jejari orbitnya. Kuasa dua tempoh orbit planet berkadar terus dengan kuasa dua jejari orbitnya. T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. T ialah tempoh orbit planet, R ialah jejari orbitnya. Planet yang mengorbit dengan jejari yang lebih besar akan mempunyai tempoh orbit yang lebih panjang. Planet yang lebih jauh daripada matahari mengambil masa yang lebih lama untuk melengkapkan satu orbit mengelilingi matahari. Contoh, bumi mengambil masa 1 tahun untuk orbit lengkap, manakala planet Zuhal mengambil masa 29.5 tahun. Jadi dapat kita lihat di sini apabila jejari yang lebih besar, tempoh orbit juga akan menjadi lebih panjang. Baik, dalam video ini kita dapat lihat jika jejari orbit lebih pendek, masa untuk satu orbit lengkap planet mengelilingi matahari ialah lebih pendek berbanding sekiranya jejari orbit itu lebih jauh ataupun lebih panjang.
Jadinya jika jejari lebih panjang, masa ataupun tempoh orbit planet itu lebih lama ataupun lebih panjang. Kita dapat lihat di sini jadual di mana planet dan tempoh orbit planet. Kita dapat lihat Merkuri memerlukan 0.2 tahun orbit planet berbanding dengan planet Neptune, di mana untuk satu orbit lengkap mengelilingi matahari memerlukan 164.8 tahun untuk mengelilingi matahari. Seterusnya kita pergi kepada standard pembelajaran 2 3.2.2 merumuskan hukum Kepler 3 T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Baik, kita pergi kepada aktiviti 2 merumuskan hukum Kepler yang ketiga. Hukum Kepler yang ketiga boleh dirumus menggunakan hukum kegravitian semesta Newton dan konsep gerakan membulat, di mana kita memerlukan kaitan di antara hukum kegravitian semesta Newton dan konsep gerakan membulat. Planet yang melakukan gerakan membulat mengelilingi matahari, daya memusat sama dengan daya graviti antara matahari dengan planet itu, di mana daya memusat kita mengambil konsep gerakan membulat dan daya graviti antara matahari dengan planet itu kita ambil daripada hukum kegravitian semesta Newton dan kita samakan kedua-dua kuantiti fizik tersebut, di mana jisim matahari ialah M, jisim planet M, jejari orbit R, daya graviti F, laju linear planet V dan tempoh orbit planet T. Kita pergi kepada aktiviti 2 merumuskan hukum Kepler yang ketiga. Terbitkan hubungan antara tempoh orbit planet dengan jejari orbit. Kita memulakan dengan menyamakan kuantiti fizik daya memusat dengan daya graviti. Daya memusat ialah mv kuasa 2 dibahagikan dengan R, dan daya graviti yang diambil daripada hukum kegravitian semesta Newton GMM. M yang pertama itulah jisim bumi, yang kedua ialah jisim planet, dibahagikan dengan R kuasa 2. Dan kita jadikan V kuasa 2 sebagai perkara rumus. V kuasa 2 sama dengan GM over R. Seterusnya, laju linear ialah jarak dilalui dalam satu orbit lengkap dibahagikan dengan tempoh orbit, di mana V sama dengan 2 pi R bahagikan dengan T. Kita masukkan persamaan V sama dengan 2 pi R over T di dalam persamaan V kuasa 2 sama dengan GM over R. Kita dapat V sama dengan 2 pi R, 2 pi R dibahagikan dengan T kuasa 2. Kita jadikan T kuasa 2 sebagai perkara rumus. Kita dapat rumus yang baru. T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 dibahagikan dengan GM, di mana 4 pi kuasa 2 dibahagikan GM ialah nilai pemalar. K sama dengan 4 pi kuasa 2 dibahagikan dengan GM. K ialah sebab satu nilai pemalar. Kita dapati satu rumus yang baru, T kuasa 2 sama dengan K R kuasa 3, di mana K itu ialah nilai pemalar 4 pi kuasa 2 per GM. Dan di sini kita dapat menghubungkan bahawa T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3, seperti mana hukum Kepler yang ketiga menyatakan bahawa tempoh orbit planet kuasa 2 berkadar langsung dengan jejari orbit kuasa 3. Hukum Kepler yang seterusnya dalam standard pembelajaran 3.2.3 kita menyelesaikan masalah menggunakan rumus yang kita baru pelajari tadi, rumus hukum Kepler yang ketiga.
Okay, seterusnya aktiviti 3. Tujuan menyelesaikan masalah menggunakan rumus daripada hukum Kepler yang ketiga. Hubungan antara tempoh orbit T dengan jejari orbit R ialah T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GM. Di mana sebelum ini kita tahu yang 4 pi kuasa 2 per GM itu ialah nilai K ataupun nilai pemalar. Kita bandingkan dua planet. Planet yang pertama dan planet yang kedua. Bagi planet yang pertama, T1 kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 per GM didarabkan dengan R1 kuasa 3. Planet yang kedua, T2 kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 per GM darab dengan R2 kuasa 3. Di mana nilai K sama dengan pemalar. K ialah 4 pi kuasa 2 dibagikan dengan GM. Baik, untuk T1 kuasa 2 sama dengan KR1 kuasa 3 untuk planet yang pertama. Untuk planet yang kedua, T2 kuasa 2 sama dengan KR2 kuasa 3. Jadi, untuk nilai K bagi planet yang pertama ialah K1 kuasa 2 dibagikan dengan R1 kuasa 3. Untuk yang kedua, K sama dengan T2 kuasa 2 dibagikan dengan R2 kuasa 3. Apabila kita samakan kedua-dua nilai K, disebabkan nilai K itu ialah pemalar, kita dapat menerbitkan satu lagi rumus baru untuk hukum Kepler yang ketiga, di mana T1 kuasa 2 dibahagikan dengan R1 kuasa 3 sama juga dengan T2 kuasa 2 dibahagikan dengan R2 kuasa 3. Baik, kita pergi kepada contoh satu soalan. Rajah menunjukkan planet Bumi dan Marikh yang mengorbit matahari. Jejari orbit Bumi ialah 1.50 kali 10 kuasa 11 meter. Tempoh orbit Bumi dan Marikh ialah masing-masing 1.00 tahun dan 1.88 tahun. Soalannya, hitungkan jejari orbit bagi Marikh. Baik, dalam situasi ini kita dapat lihat ada dua planet, iaitu planet Bumi dan planet Marikh. Jadi, kita dapat, sebelum kita menjawab soalan ini, dalam minda kita mesti berfikir di mana untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu menggunakan rumus bagi hukum Kepler yang ketiga. Kerana dalam soalan ini, dia bercerita mengenai tempoh dan dia bercerita mengenai radius ataupun jejari bumi ataupun jejari planet. Baik, kita lihat Radius orbit Bumi ialah R1 sama dengan 1.5 kali 10 kuasa 11 meter. Dan kita dalam soalan ini kita nak cari jejari bagi orbit Marikh, iaitu R2. Dan tempoh orbit Bumi kita dapat T1 sama dengan 1 tahun. Tempoh orbit Marikh T2 sama dengan 1.88 tahun. Jadinya kita ada 3 kuantiti yang ada dan yang diberikan dalam soalan ini, dan satu kuantiti yang tak ada dalam ini ialah radius ataupun jejari bumi. Jadinya untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu menggunakan rumus bagi hukum Kepler yang ketiga. T1 kuasa 2 dibahagikan dengan T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. Dan kita gantikan semua nilai-nilai tersebut. T1 dengan 1.00, T2 dengan 1.88, R1 1.5 darab 10 kuasa 11 kuasa 3 dan dibahagikan dengan R3. Kemudian kita dapatkan nilai R3 ataupun jejari bagi planet Marikh ialah 2.28 kali 10 kuasa 11 meter. Baik, kita pergi kepada latihan formatif 3.2. Soalan yang pertama, nyatakan hukum Kepler yang pertama. Hukum Kepler yang pertama menyatakan orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari
berada di satu daripada fokusnya. Orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Soalan yang kedua, nyatakan hukum Kepler yang kedua. Kepler yang kedua menyatakan garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Kita lihat soalan B. Rajah 3.2 menunjukkan orbit sebuah planet mengelilingi matahari. Bandingkan laju linear planet itu di kedudukan X, Y dan Z. Sebelum ini, kita telah mempelajari hukum Kepler yang kedua. Kita dapati bahawa sekiranya planet itu bergerak mendekati matahari, laju linear planet itu adalah lebih tinggi di kawasan itu. Jadinya kita dapat lihat di sini, kedudukan yang paling dekat matahari ialah kedudukan Y, diikuti dengan Z dan paling jauh ialah Z, diikuti dengan X dan paling jauh ialah kedudukan Z. Jadi, jawapan bagi soalan B ialah laju linear di kedudukan Y adalah lebih tinggi berbanding kedudukan X dan lebih tinggi berbanding kedudukan Z kerana Y lebih dekat dengan matahari. Okay, seterusnya, nyatakan hukum Kepler yang ketiga. Hukum Kepler yang ketiga menyatakan bahawa kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 2 jejari orbitnya. Kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 2 jejari orbitnya. T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3. Kita lihat soalan yang kedua, soalan B. Berapakah ketinggian sebuah satelit jika satelit itu dikehendaki mengorbit bumi dengan tempoh 24 jam? Berapakah ketinggian sebuah satelit jika satelit itu dikehendaki mengorbit bumi dengan tempoh 24 jam? Jadi kita dapat kat sini tempoh orbitnya ialah 24 jam. Di sini kita dapat satu tempoh orbit bulan ialah 27.3 hari. Jejari orbit bulan daripada bumi ialah 3.83 darab dengan 10 kuasa 8 meter. Kita menggunakan rumus bagi hukum Kepler. T1 kuasa 2 per R1 kuasa 3 sama dengan T2 kuasa 2 per R2 kuasa 3. Di mana R1 sama dengan 6.37 darab dengan 10 kuasa 6. Itu ialah jejari bumi ditambahkan dengan H. H itu ialah jejari ataupun jarak daripada permukaan bumi ke kedudukan satelit tersebut. Dan R2 untuk jejari bulan ialah 3.83 darab dengan 10 kuasa 8 meter. T1 sama dengan 24 jam. T2 sama dengan 27.3 hari didarabkan dengan 24 jam sama dengan 655.2 jam. Okey, jadi kita dapati daripada rumus hukum Kepler, kita jadikan R1 kuasa 2 sebagai perkara rumus. R1 kuasa 2 sama dengan T1 kuasa 2 R2 kuasa 3 per T2 kuasa 2. Kita masukkan nilai R1 6.37 darab dengan 10 kuasa 6 tambah H kuasa 3. Kita masukkan nilai T1 24 jam, R2 3.83 darab dengan 10 kuasa 8, T2 655.2. Dan kita dapati rumus yang di bawah ini setelah kita masukkan semua nilai tersebut, dan kita dapati jawapan akhir kita nilai H kuasa 3 sama dengan 7.47 darab 10 kuasa 22. Dan kita punca kuasa 3 kan nilai tersebut. H sama dengan 4.21 darab dengan 10 kuasa 7 meter. Okey, baik, itu saja video saya untuk kali ini. Diharap semua murid yang melihat video ini dapat memahami dan dapat menyatakan hukum Kepler 1, 2 dan 3, dapat menebitkan rumus untuk hukum Kepler, dan dapat yang terakhir sekali, diharap semua dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum Kepler yang ketiga. Okey, baik, sekian, terima kasih.